Ya, reopening safely itu aspirasi kita bersama dalam situasi semasa sekarang yang mencabar kita berdepan dengan pandemik COVID-19 ini. Apa yang paling penting adalah kita hidup dalam keadaan yang bahagia. Betul. Itu dia perlunya tahu dan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Pastinya kita akan bahagia sehingga ke jannah ataupun syurga, insya-Allah. Dan kita akan berbincang mengenai dengan bahagia acuan Al-Quran. Bersama dengan kita di studio, saya kenalkan Ustazah Nur Akidah Mawardi selaku pendakwa. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustazah, topik hari ini sangat penting untuk kita sampaikan kepada seluruh keluarga Malaysia untuk kita mencari apa antara intipati penting dalam menjadi tonggak kepada kebahagiaan sesuatu rumah tangga. Mungkin untuk permulaan ni Ustazah boleh kongsikan bagaimana kata kunci bagi tonggak kebahagiaan sesebuah rumah tangga tu. Apa sebenarnya tips-tips kebahagiaan berdasarkan Al-Quran ini yang boleh kita kongsikan? Masya-Allah, masya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pengacara-pengacara kita, manis-manis, masya-Allah, handsome ya, insya-Allah. Dan semoga menjadi suami soleh dan isteri solehah buat saya jugalah, insya-Allah. Jadi tentang kebahagiaan, ramai ya orang kata nak bahagia ni dia ada kena mewah, kena cantik. Sebab apa kena kita cakap perkara ni? Sebab walaupun musim pandemik, ramai ya pengantin-pengantin baru. Ramai juga yang bergelar, maafkan saya, tiba-tiba jadi ibu tunggal. So macam kesian benda tu. Jadi bahagia yang macam mana sebenarnya yang Allah dan Rasulullah ajarkan kepada kita? Yang pertama sekali, kalau kita lihat dalam sebuah keluarga, institusi kekeluargaan itu perlu adanya ilmu. Kadang-kadang orang kata, alah, nak kahwin, senang je kahwin. Kahwin senang. Nak nikah senang, cukup senang. Tapi yang agak sukar bila mana berkaitan dengan hak dan juga tanggungjawab. Tu sebenarnya kita nak rungkaikan sebentar lagi. Jadi kebahagiaan itu bukan semata-mata kekayaan, kecantikan, kelapangan, kesenangan. Tetapi titik permulaan adalah perkahwinan itu untuk membawa ke syurga dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Ustazah. Dan apa antara asasnya yang perlu kita tahu yang mungkin bakal berkahwin ataupun yang baru saja mendirikan rumah tangga, Ustazah, sebagai asasnya untuk kita memastikan kebahagiaan kita di dunia dan juga di akhirat, yang paling penting berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, masya-Allah. Itu memang sukalah saya nak dengar, nak kupaskan ya. Sebab apa? Kalau kita lihat ya, ini kita mengambil pada kes-kes yang terkini bila mana sebuah rumah tangga itu, pasangan suami isteri, tiadanya kesefahaman. Bercinta 20 tahun. Bercinta berbelas-belas tahun. Lama. Tapi percayalah adik-adik ya, tuan-puan sekalian, kalaupun kita dah kenal ya, walaupun bertunang ni 2-3 tahun, 4-5 tahun, tetapi sekiranya belum lagi duduk sebantal, duduk pula baring sebantal, senang cerita, duduk serumah, dia tidak akan dapat kenal siapa pasangan dia. Disebabkan itulah persefahaman perlu ada dalam rumah tangga. Kerana apa? Kita bukan cakap kita je tahu. Kita ada idola kita ada panduan kita, yakni Rasulullah. Asam garam rumah tangga Rasulullah pun ada badai dia. Pun ada apa orang kata tidak persefahaman. Biasalah Rasulullah bersama para isteri baginda. Ni perempuan punya emosi ni kan. Bila mana Sayyidatina Aisyah merajuk, Sayyidatina Hafsah merajuk, apa yang Nabi buat ini satu sunnah, yang lelaki tiba-tiba pandang lelaki. Yang lelaki kadang-kadang dia terlepas pandang. Dia tidak memujuk isteri. Kadang-kadang kata, alah, pujuk pun. Sebenarnya pujuk isteri adalah sunnah Nabi, tuan-tuan sekalian. Masya Allah. Kalau isteri merajuk, jangan pandailah dia, ubatlah dia sendiri. Sebenarnya tak. Nabi bila mana isterinya macam marah-marah ya, Sayyidatina Aisyah pernah marah-marah. Apa Nabi buat? Nabi datang kepada Sayyidatina Aisyah, memegang Sayyidatina Aisyah. Masya Allah. Agak-agak zaman sekarang isteri tengah pom macam tu. Apa suami buat? Awak diamlah, macam tu kan. So saya nak mengajak semua tuan-puan sekalian, bila mana datangnya sunnah-sunnah Nabi dalam rumah tangga, ikutlah. Jangan pegang satu sunnah tu sahaja. Sunnah yang lain ni diabaikan. Jangan sampai rumah tangga itu berlandaskan hawa nafsu, tapi bahagialah cara Allah dan Rasulullah
terapkan pada kita. Masya-Allah. Dah yang penerangan daripada Ustaz. Itu Ustazah, kita nak mencari pemangkin kepada keharmonian dalam sesebuah rumah tangga ni. Tadi Ustazah ada menyentuh berkenaan peranan dan tanggungjawab suami ataupun isteri. Jadi mungkin itu perkara yang boleh kita perhalusi untuk kita membawa kebahagiaan dunia akhirat kepada setiap pasangan. Okey, baik. Terima kasih. Kita lihat sekarang ni, dalam perkahwinan, tonggak utama adalah suami. Okey. Dalam perkahwinan juga kalau kita lihat, suami ni sangat-sangat orang kata yang paling beratnya adalah nafkah. Bab dia kita nampak macam tak apalah ya, awak bayar tu, saya bayar ni. Apa hukumnya Ustazah? Haram bagi suami. Katanya bulan ni bayar ni ya, awak bayar ni ya, haram. Tetapi sekiranya seorang isteri itu kata, tak apa bang, bulan ni saya settle semua. Seronok suami tu kan. Rumah saya bayar, kereta saya bayar, semua saya bayar. Saya sedekah kepada abang. Masya Allah, wanita ini, isteri ini bukan hanya dapat sedekah jariah. Dia dapat sedekah qarabah. Perkara ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ketika mana wanita Ansar, dia bersama-sama dia datang juga berjumpa dengan Nabi. Ketika itu juga isteri kepada Abu Sufyan pun berjumpa kepada Nabi. Dia katakan sebab dia nak apa? Dia yang menafkahi keluarga, dia yang keluarkan semua untuk keluarga, boleh ke? Dia nak tanya pada Nabi ni. So Nabi pun menjawab. Setelah tu ada perantaraan iaitu Bilal ketika itu. Wanita kan malu sebenarnya kan. Rupa-rupanya Rasulullah dah tahu apa sebenarnya nak diperkatakan oleh dua wanita ini, iaitu tentang nafkah. Maka dibolehkan sekiranya isteri redha. Kalau isteri tak redha, dianggap hutang. Hati-hati ya. Hati-hati dalam kita, dalam rumah tangga ni Ustazah, kan kadang-kadang pembahagian lah. Suami isteri pembahagian. Bulan ni isteri bayar ni, ataupun mungkin isteri bayar rumah, bayar kereta dan sebagainya, kan pembahagian. Jadi perlu hati-hatilah, khususnya bagi para suami di luar sana, dan juga isteri perlu redha sekiranya kita memang nak betul-betul bayar Ustazah, perlu redha kan. Perlu redha. Jadi selain daripada itu Ustazah, mungkin Ustazah boleh kongsikanlah juga kepada pasangan yang baru berumah tangga. Kalau kita tengok memang sunnah Nabi Muhammad SAW adalah berkahwin, dan antaranya pelbagai lagi sunnah-sunnah lain yang ada yang boleh kita terapkan dalam institusi kekeluargaan kita. Dan antara lain Ustazah, iaitu bila kita bercakap tentang suami dan isteri, kalau kita lihat bagaimana seorang suami ataupun idola kita semualah, Nabi Muhammad SAW merupakan seorang lelaki yang begitu romantik, yang begitu melayan isteri yang begitu baik, dengan sentuhan yang lembut, dengan mungkin ada mereka juga baginda juga ada masa yang begitu bermakna bersama dengan isteri baginda. Malah baginda juga menguruskan rumah tangga bersama-sama dan juga memasak untuk para isteri, masya-Allah. Dan di mana ini merupakan satu sunnah yang boleh para suami mengambil iktibar supaya kita menjadikan rumah tangga kita lebih harmoni. Betul, Ustazah. Jadi kalau kita nak membawa sunnah Nabi, itu cara itu untuk apa? Kita corak kebahagiaan dalam rumah tangga. Bawa semua sunnah-sunnah Nabi dalam rumah tangga. Tak dapat semua, sikit pun jadi. Betul, sekurang-kurangnya. Ya, sekurang-kurangnya kena ada sunnah yang untuk kita terapkan. Bukan kata sunnah-sunnah untuk yang lain, sunnah untuk rumah tangga kepada tuan-puan, ada anak-anak yang baru berkahwin. Antara kita yang cara kita nak menerapkan dalam rumah tangga Nabi sentiasa mengingatkan kepada para isteri baginda tentang untuk jangan lupa menuntut ilmu. Rasulullah dia mengajar isteri-isteri baginda. Sebab apa? Sampai satu tahap kan, bila mana mereka ni isteri-isteri Nabi kan menjadi satu tumpuan kepada para sahabat untuk meminta apa yang Nabi buat, apa yang Nabi kata semua kan. Jadi ilmu tu kena ada pada seorang isteri. Dan apa lagi, ini nak kata Rasulullah tu, ya Allah ya Rahman, dia bukan hanya busy dengan kepimpinan, ketua panglima perang dan segalanya, tetapi baginda juga seorang suami yang cukup romantik. Kadang-kadang ya, masya-Allah, bila saya tengok kan, saya duk baca tentang sirah Nabi bersama suami, saya boleh terkekek sendiri. Saya merasai perkara tu, masya-Allah. Sampai-sampai kan, ini antara tips saya. Agak-agak kalau suami tu tak tahu, kita tak nak salahkan suami. Ya, betul. Kalau dia tak tahu, kita duduk kat dia, abang tahu tak, Nabi dia buat macam ni kat Aisyah.
Itu macam tips dia, tu. Ustazah. Cara dia. Kita bukan nak kata Rasulullah tak ada pun macam ni. No. Betul. Tak boleh. Kita kena ada satu komunikasi bahasa badan, lenggok suara dengan suami. Dia ada tune dia. Itu bab komunikasi pula kan. Tak boleh nak kupas kat sini lah. Jadi bila kita nak lihat antara yang lain, sunnah Nabi mandi bersama tu sekarang banyak dilupakan. Memang saya kata ramai bila kita tengokkan pasangan ni, kita bertanya, pernah tak mandi dengan suami ke apa? Tak. Sampai satu tahap buat rumah bilik air. Ni bilik air suami, ni bilik air sendiri. Jangan masuk bilik air saya. Okey. Sampai tahap macam tu zaman sekarang ya. Jadi saya mohon kepada tuan-puan, ikutlah sunnah Nabi tu. Okay, mandi bersama. Yang kedua, bila mana sunnah Nabi menerapkan bila makan, ada satu kisah tahu, bila mana suami nak ambil hati isteri. Dia cakap sorang-sorang. Isteri ni tanya, dia bagi kurma, tahu kurma. Antara isteri-isteri yang Nabi suka, yang Nabi paling sayang siapa? So Nabi ambil apa? Tamar tu, dia suap. Maksudnya orang yang mendapat suapan tamarku ini adalah orang yang paling aku sayang. Dia suap pada Aisyah. Tapi dia kata apa? Jangan beritahu kepada orang ramai. Pergi pula kepada Sayyidatina Hafsah, Sayyidatina Safiyah pun begitu. Jadinya bila dekat umum semua ni, so Nabi kata aku ada isteri yang paling aku sayang. So semua akan tersenyum sebab macam tu. Jadinya nak poligami pula ya. Nak poligami bukan satu perkara yang mudah, tetapi kena tahu apa sebenarnya yang Nabi terapkan kepada isteri-isteri baginda. Itu antara sunnahlah suap isteri, mandi bersama, lepas tu mengajarkan tentang ilmu. Itu kena ada. Itu dia antara. Kalau kita dapat terapkan sunnah Nabi ini dalam kehidupan rumah tangga ni kan. Dan mungkin dalam rumah tangga ini, untuk kita memastikan keharmonian di antara isteri dan juga suami ini, mungkin ada batas-batas yang perlu diketahui oleh para isteri ataupun para suami, khususnya dalam situasi sekarang ini kita bermedia sosial. Ada perkara yang do and don'ts tak perlu kita pamerkan di media sosial. Ustazah. Baik. Kadang-kadang tentang orang kata show off dekat media sosial, semua ada media sosial. Apa yang tak ada kan? Macam kata ustazah tak ada, silap. Kan? Bukan ada IG, ada Facebook, ada kadang TikTok pun ada ustazah. Ya, kena ada. Ya bukanlah kena ada, maksudnya medium-medium tu nak pergi ke orang golongan yang belia kan? Kita cuba. Dan apa yang Nabi pesan? Bila mana Nabi mengatakan 70 cabang iman. Dan antaranya adalah cabang iman itu adalah malu. Hanya ada dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau kita lihat apa yang Nabi nak sebut tentang malu ini, Ya, Ustazah. seseorang tak kiralah suami ataupun isteri ya, nak publish. Nak publish kadang-kadang publish apa? Suap-suap. Lepas tu ada satu gambar kahwin yang bagi saya lah mungkin tak perlu kot untuk ditunjukkan yang mengadap tu, dan tu bukanlah maksudnya bertemu muka kan hampir. Itu sebenarnya antara cara-cara halus bila media kan anak-anak pun boleh tengok. Dalam keadaan macam tu kan, walaupun bertutup aurat tetapi menggayakan mesej yang lain. Naudzubillah min zalik lah, kita nak sebut kita malu sikit. Jadi bab-bab tu kalau boleh tak payah nak show off. Tapi contoh kalau kita duduk dengan suami, kita gambar sikit apa semua kan, nak show off boleh, tak ada masalah, dengan syarat jaga hati. Tapi tuan-puan sekalian, bagaimanakah usaha kita, tahap manakah kemampuan kita untuk kita menjaga hati kita? Sedangkan bila kita nak menunjukkan sesuatu perkara itu, kita akan rasa suami akulah paling soleh, suami akulah paling romantik di dunia ini. Allahu Akbar. Jaga hati, niat, tunjukkan supaya apa? Orang ramai pun bersama-sama melakukan contoh yang terbaik agar rumah tangga suami dan isteri itu mendamaikan. Itu kena ada sifat ma'ruf tu. Ma'ruf dengan suami, ma'ruf dengan suami, ma'ruf dengan isteri, pun dengan suami jugalah, ma'ruf dengan isteri ni. Sedangkan Nabi Muhammad berkhutbah, tahu khutbah yang terakhir. Walaupun dia kata isteri suami itu ada hak pada isteri, Nabi berpesan kepada semua ketika itu bahawasanya isteri kalian semua ada hak ke atas kalian. Nak kata Nabi sangat menjaga martabat wanita, Nabi sangat menjaga hak-hak kewanitaan. Jadi nak show off, jaga hati, jangan sampai apa yang kita show offkan itu menjadikan satu perkara yang mudarat pada diri kita. InsyaAllah. Subhanallah. Itu dia Ustazah. Dan satu lagi yang saya nak kongsi
kepada Ustazah berkenaan dengan suami isteri ni. Kadang-kadang suami ni ada ego tersendiri, maaf berkata, tapi ada, kita faham suami. Tetapi ada di mana situasi mungkin suami juga melakukan kesalahan kepada isteri, Ustazah, kan? Jadi kadang-kadang suami tu nak minta maaf pada isteri tu, rasa macam beratnya mulut dia. Macam kadang-kadang dia nak minta maaf tapi disebabkan ego mungkin. Jadi perlunya ada ilmu di sini sebagai seorang ketua keluarga sebelum berkahwin supaya kita mengetahui tentang perkara ini. Isteri, Ustazah, kan? Kita penuh dengan emosi, pelbagai emosi. Kadang-kadang dengan ucapan terima kasih dan minta maaf itu pun dah cukup melegakan hati seorang isteri. Komen, Ustazah. Okey, bab ni agak suka-suka sikit. Sebab apa? Sebab jelas, alhamdulillah Allah kurniakan 10 tahun perkahwinan saya pun, orang kata ustaz dengan ustazah mesti bahagia je. Ketahuilah tuan-puan sekalian, bila kebahagiaan dalam rumah tangga tak ada badai yang berlaku, tak ada pahit yang berlaku, itu tidak menjamin kematangan dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga perlu ada masam. Betul? Perlu ada pahit. Semua kena ada. Cukup rasa, Ustazah. Ya, cukup rasa. Kalau manis je nanti diabetes. Mudarat. Kan? Betul. Jadi kita nak sebutnya tentang suami dan isteri. Banyak pada isteri lah emosinya kadang-kadang. Lagi-lagi tengah dalam keadaan yang penat. Ada perempuan lapar. Ini sebenarnya nak kata diri sendiri. Masya Allah. Ya. Bila dalam keadaan emosi macam tu, saya mohon kepada tuan-puan, khusus kepada para suami, bila nampak bahasa badan isteri dalam keadaan senyap ataupun belete je, antara caranya datang kat dia, jangan tengking dia. Boleh diam tak? Cakap jangan. Datang, peluk dia. Ini apa yang Nabi buat. Kita nak sebut Nabi buat. Nabi buat. Sebut bila kita dengan isteri, kita kata abang sayangkan ayang. Benda tu nampak kecil, nampak kecil. Ini adalah sunnah Nabi juga. Nabi sentiasa bertanya khabar kepada semua para isteri setiap hari tanpa culas. Setiap hari. Kecuali ada macam contoh perang 2-3 bulan macam tu kan. Dia akan tanya dan dia akan gunakan bahasa cinta. Bersama Sayyidatina Aisyah contohkan, setakat mana rasa cinta, adakah sama seperti awal perkahwinan kita? Rasulullah, seperti itulah perkahwinan kita, itulah cinta aku. Masya Allah. Nabi tu. So tak boleh ke kita ikut seorang suami kan? Bila dah isteri masak penat-penat, ya Allah sayang sedapnya masakan ni, walaupun masih terlebih, tak apa, esok kita makan luar. Seronok si isterinya. Kan, betul. Tak perlu ada perbalahan semuanya. Benda-benda nampak remeh. Jika isteri dah penat-penat kan, suami pula komen, Allah, luluh hati isteri. Apa salahnya datang kepada isteri, pegang tangan isteri, terima kasih menjadi bidadari syurgaku. Masya Allah. Semua tu emosi suami isteri yang membuat-buat tu je akan lagi cair kan. Betul. Kena belajar tu bahasa tu. Kadang-kadang isteri perlu ada ajar suami. Dia ada seseorang ada wanita ataupun isteri mendapat suami yang bukan jenis kata-kata manis. Dia jenis tunjuk dengan tindakan. Betul. Jadi isteri ni cubalah, tapi makan tahunlah benda tu. Makan tahun dia. Jangan suami isteri aspek macam mana dekat drama-drama, jangan aspek. Nanti tercundang. Jadinya nak macam tu, kita sama-sama didik suami, bukan didik macam mana tahu. Didik duduk, didik dengan lemah lembut. Kita bagi kata-kata, satu hari dia akan beri juga perkataan rindu, cinta itu pada kita. Walaupun tidak terlafaz, tapi dalam WhatsApp. Hati-hati sayang, I love you. Masya Allah, Wallahualam. Banyak tips yang Munawar boleh ambil bakal isteri insya-Allah. Insya-Allah. Okey, Ustazah. Dalam situasi sekarang ni tidak semua beruntung, Ustazah. Mungkin ada yang berhadapan dengan situasi rumah tangga yang agak mencabarlah, Ustazah. Mungkin ada dalam kalangan isteri di luar sana yang mengeluh, bagaimana ni Ustazah, suami saya tidak mendirikan solat, jarang dirikan solat. Bila diajak solat tak nak. Jadi tanggungjawab suami di situ agak sukarlah. Mungkin Ustazah boleh berikan tips ataupun saranan kepada seorang isteri ini, bagaimana caranya untuk memujuk suami ini untuk terus mendirikan tanggungjawab sebagai ketua keluarga. Dan juga peranan ini cukup besar untuk memastikan keharmonian rumah tangga, Ustazah. Kalau kita lihat kan dekat sekarang pun lah kan, masjid-masjid kan dah boleh buka. Ramainya kaum wanita datang hadir untuk majlis ilmu apa semua kan. Suami ni bukan tak hadir, tapi dia pergi cari nafkah. Sedap sikit kan, jangan kata tak pergi masjid pula kan. Dia pergi cari nafkah. Jadi pengisian untuk suami ni kurang.
Bila kurang, dia kurang dengan tak ada usaha untuk mendengar kuliah-kuliah ke. So bab-bab isteri ni, so dia tak ada rasa tu. Jadinya kalau seorang suami ni macam lihat solatnya, masjid pun susah nak perginya. Tapi isteri ni kaki masjid. Kaki masjid ya. Suka pergi masjid, kuliah kalau mengaji tu daripada pagi sampai malam, kuliah online. Hari ni mengaji. Pukul 3 nanti tadabbur, pukul 4 ni belajar bahasa Arab. Penuh. Okey. Jadualnya. Ujian dia bila mana mendapat suami yang tidak bersama dia untuk mendalami ilmu agama. Ya. Cara dia bagaimana tuan-puan? Bila seorang isteri, title seorang isteri, dia punya martabat dah tinggi di sisi Allah dengan akad itu. Jadinya doa itu akan diangkat kerana apa? Kerana isteri itu setia pada suami, mendoakan kebaikan suami. Di sinilah tuan-puan, doa seorang isteri yang tulus, ikhlas mencintai suaminya kerana Allah, Allah akan angkat. Allah akan mustajabkan. Dan kalau boleh ya, sebut nama suami itu. Contoh kan, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, kurniakanlah siapa nama suami menjadi suami yang soleh, yang sentiasa ingin menjalankan ketaatan kepadamu ya Allah. Kadang-kadang kita tak tahu nak bahasa Arab kan, kita minta subhanallah. Ya. Ya. Subhanallah. Masya Allah. Ujian di pagi hari Ustazah. Ujian ya, Ustazah. Itu pun antara ujian kita Ustazah. Ya, hari Jumaat penuh dengan ujian, moga terhapus dosa. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi apa kita tadi? Tanggungjawab doa isteri itu penting. Doa isteri itu sangat penting untuk suami. Doa. Jangan pernah putus asa dalam berdoa. Pun doa tu pun ada adab dia tu. Yang kedua, apa yang isteri perlu buat, sentiasa bercakap dengan suami apa aktiviti keagamaan yang telah dilakukan. Berkongsi. Tak payah banyak pun. Cakap hari ni dapat apa daripada kuliah duha. Nak tahu bang, tadi kan macam ni seronok bang kan. Semoga abang jadi suami soleh. Cukup. Tak perlu kita. Tak perlu membebel. Tak perlu membebel lah. Kadang-kadang ujian isteri yang banyak belajar ni, dia akan cakap macam ni. Abang ni kan tak reti-reti lagi ke nak sembahyang. Dah tua-tua macam ni. Nampak? Betul. Ujian lidah seorang isteri. Dah cantik muslimat sekalian, pergi masjid tuntut ilmu. Tapi sayang, membocorkan pahala itu dengan lidah menyakiti hati suami. Na'udzubillah min dzalik. Kat sini berhati-hati. Itu yang kita lihat, lidah. Pertama doa, yang kedua jaga lidah. Yang ketiga, macam mana pula nak haya suami pula. Nak bagi suami tu dia dekat dengan Allah. Bang, jangan solat jemaah. Tak boleh lah, aku tak hafal surah. Benda ni terjadi ya. Aku tak hafal surah. Tak apa, kita solat kalau hari cuti kan, Zuhur dengan Asar je. Zuhur dengan Asar kan senyap. Tak perlu baca kuat. Betul. Tak apa. Betul. Dia tak nak dah sekali bawa tak nak dua kali. Tak apa, cukup mendoakan dulu. Jangan paksa, sebab seorang suami sifat dia, fitrah dia, lelaki tak suka mendesak. Didesak, betul? Didesak, betul. Kalau desak dia macam tak boleh pergi ya. Betul. Kadang ego tercabar. Mendatangkan kemarahan. Dia kata mentang-mentang kau belajar agama, aku tak belajar agama. Macam tu kan. Ego seorang suami ada. Jadi kita kena raikan. Bukan raikan ego tu tinggi. Tidak. Kita ni isteri banyak merendah diri dengan suami. Alah, bukan suami orang, suami kita. Suami masing-masing. Salah suami kita pula ya. Jadi masya-Allah. Okey, menarik berkenaan perbincangan kita pada pagi ini. Okey Ustazah, ada juga keluh kesah di luar sana yang menyatakan yalah, kita lihat situasi suami isteri bekerja. Masya-Allah. Suami pula gajinya kecil, tapi isterinya pula gaji besar, pangkat besar. Jadi ada ketidakseimbangan kat situ sehingga kadang-kadang suami nak menegur isteri pun payah dekat situ Ustazah. Jadi bagaimana situasi ni? Masya-Allah. Ini banyak sekarang ni kan. Betul. Perempuan sekarang ni PhD lambat-lambat. Sangat ramai. Kadang diorang habiskan study dulu baru diorang kahwin. Bila dah dapat kerja tu terus naik pangkat apa semua kan. Okey, bab-bab seperti ini saya nak share kepada tuan-puan sekalian. Bila mana seorang isteri itu dah mendapat kedudukannya ataupun mendapat pendapatan yang lebih lumayan daripada suami. Saya mengesyorkan, perbanyakkanlah sedekah kepada keluarga dulu. Jangan mudah berkira dalam urusan rumah tangga. Bukan kata manjakan suami tak boleh ya. Tak apa, bulan ni isteri bayar, bulan depan isteri bayar juga. Tak apa, isteri gaji besar. Ingat, suami tu nanti dia akan jadi, tak apa,
Isteri aku boleh settle. Jangan manjakan suami seperti itu, tapi dalam kita membiayai keperluan rumah tangga, kena mengingatkan suami. Ingatkan suami apa? Ingatkan suami kehidupan akhirat. Sebab apa? Bila kita cakap bab akhirat ni, semua kita penonton semua akan berada juga di padang mahsyar. Kita ni semua akan menjadi ahli mahsyar. Dekat akhirat nanti, para suami sekalian, bagaimana segala ibadah yang kalian tunjukkan kepada Allah, bergudung ganang pahala kalian bawa kepada Allah, tapi sayang, sikit ditarah. Kerana apa? Ditarah oleh suami dan anak isteri dan anak-anak. Kerana apa? Nafkah tidak dikeluarkan mengikut apa yang Allah katakan dalam surah At-Talaq. Dalam surah At-Talaq ayat 7, Allah katakan apa? Supaya keluarkan nafkah mengikut kemampuan. Allah tidak akan membebankan kita kalau kita tidak terdaya dengan nafkah tu. Isteri nak handbag mahal. Lepas tu nak rumah pula. Rumah ni tak nak yang tingkat-tingkat, nak rumah landed, semi-D, itu bagi dia kebahagiaan. Cuma kena ingat ada 3 perkara. Bahagia, seronok, tenang. Nampak sama, tapi ada 3 perbezaan. Yang pertama, bila kita seronok ni lebih kepada material. Duit, kereta, aset. Dan kalau kebahagiaan ni lebih kepada macam orang kita sayang. Seronok, orang kita sayang datang, seronok. Dan yang ketiga adalah ketenangan. Ketenangan ni semua ada, tapi kita memilih untuk takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bab-bab seperti ini kena ingat, haram untuk suami menggunakan duit isteri. Ingat ya tuan-puan, haram suami menggunakan duit isteri tanpa izin isteri, tanpa redha suami. Tapi kalau nak pinjam duit isteri, jangan lupa bayar balik. Kalau ingat tak berangkat dekat masyarakat nanti. Jangan lupa bayar balik boleh advance. Ya, tapi kalau meredakan, besar pahalanya. Masya-Allah. Wah, itu dia antara perlunya ilmu pada para isteri yang ialah sekarang ini ramai yang menghadirkan diri untuk kuliah-kuliah online dan sebagainya. Jadi ini kesempatan yang baiklah Ustazah kan, ilmu hari ini supaya kita sebagai isteri dan suami tahu peranan masing-masing dalam institusi kekeluargaan. Jadi kita harapkan melalui perkongsian ini memberikan input yang bermanfaat kepada anda semua, khususnya dalam keharmonian berumah tangga. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Ustazah Nur Akidah Mawardi yang merupakan pendakwah bebas untuk kita pada pagi ini. Terima kasih banyak Ustazah. InsyaAllah, subhanallah. Jumpa lagi insyaAllah Ustazah. Dan seterusnya kita akan ke cerita pagi.